Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semua apa khabar? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat. Okey, kita mulakan kelas dengan bacaan umul kitab dan doa penerang hati. Tajuk nak belajar hari ni tajuk baru iaitu bab 6 lah, fizik nuklear. Kita pergi hari ni kepada 6.1 dulu, reputan radioaktif. Sebenarnya apa yang kita nak belajar hari ni anak-anak dah jumpa sebahagiannya. Sebahagian besarnya masa di tingkatan 3 dalam bab 8 keradioaktifan macam tu. Okey, jadi so ini anak-anak boleh recall balik lah. Senang sahaja Okay, kita lihat dulu apa dia reputan radioaktif. Okey, ia adalah proses nukleus yang tidak stabil menjadi nukleus yang stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Okey, kalau nak lihat sebelum ni, ada berapa sinaran radioaktif yang nak belajar? Ada 3 kan, alfa, beta, gamma. Proses ini berlaku secara rawak dan spontan, tiba-tiba je berlaku. Okey. Yang ni dah dimaklumkan tadi, alfa, beta, gamma. Tapi dalam fizik, kita guna zarah alfa, zarah beta, sinar gamma. Dan simbol-simbolnya kena tahu ya. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita lihat apa dia zarah alfa. Kita recall balik. Okey, zarah alfa adalah nukleus bagi helium, di mana dia ada 2 proton dan 2 neutron. So, simbol dia seperti yang ditunjukkan lah. He dengan nombor di atasnya 4, di bawahnya 2. Apa nombor atas, apa nombor 2 tu? Nanti kejap lagi kita tengok. Dan semestinya anak-anak pun dah tahu sebab semua pun dah belajar kimia kan. Okey. Kita lihat yang kedua adalah zarah beta. Okey, zarah beta. Okey, so dia punya maksud zarah beta ni adalah dia adalah elektron yang bergerak pantas. Simbolnya adalah E kosong atas bawah negatif 1. Okey, yang kedua, yang ketiga adalah sinar gamma. Sinar gamma ni jumpa dekat mana? Masa belajar gelombang elektromagnet. Ini adalah sinaran elektromagnet berfrekuensi tinggi, tak ada jisim dan bersifat neutral. Simbolnya gamma itulah. Boleh tulis kosong-kosong ataupun tak payah tulis pun tak apa. Kita lihat persamaan bagi reputan alfa, minta maaf. Okey, dalam reputan alfa, nukleus yang tak stabil mengeluarkan satu zarah alfa, zarah helium lah, untuk menjadi nukleus unsur yang lebih stabil. So, kenapa berlaku reputan? Sebab dia nak stabil. Nukleus tu dia tak stabil. Dia nak stabil, dia mereput. Okey, so bila dia membebaskan zarah alfa, dia dipanggil reputan alfa. Kalau lihat di sini, kita ada nukleus induk yang tak stabil. So, dia akan nak stabilkan diri, dia akan memancarkan zarah alfa, dia menjadi nukleus anak. Bila dia pancarkan zarah alfa, ini adalah reputan alfa. So, persamaan umum. Yang ini cikgu sebut tadi ada nombor atas, nombor bawah kan. So, ini persamaan umum di mana A ditolak 4, Z ditolak 2 pada nukleus anak. Kerana apa? Sebab tadi dia dah memancarkan zarah alfa. Zarah alfa sendiri, A dia bernilai 4, Z dia bernilai 2. Jadi apa dia Z, apa dia A? Okey, A adalah nombor nukleon dan Z adalah nombor proton. Selepas reputan alfa, nukleus anak mempunyai nombor proton, Z tolak 2 dan nombor nukleon A tolak 4. Sebab apa tadi? Sebab dia dah memancarkan zarah helium. Bermaksud dia dah memancarkan zarah alfa, nukleus helium itulah dia dah memancarkan. Okey, jadi nak bagi seimbangkan persamaan, belajar kimia mesti seimbangkan sebelum dan selepas. That's why lah A tu tolak 4, Z tu tolak 2. Kalau kita lihat belah kiri, X unsur induknya A, Z. So, kalau belah kanan, A tolak 4 tambah 4 akan dapat A lah. Z tolak 2 tambah 2 akan dapat Z. So, seimbang. Contoh persamaan bagi reputan alfa. Polonium menjadi plumbum tambah zarah alfa. So, kalau tengok dekat atas ni, dia punya nombor nukleonnya
206 tambah 4 jadi 210. Seimbang kan? So 82 tambah 2 nombor protonnya menjadi 84. Seimbang. Jadi cikgu rasa tak ada masalah lah bab ni. Okey, seterusnya kita tengok persamaan bagi reputan beta. Dalam reputan beta, sebiji neutron dalam nukleus yang tidak stabil terurai kepada satu proton dan satu elektron. Ingat dia memancarkan satu proton dan satu elektron seperti dalam persamaan dekat bawah ni lah. Apa persamaan dia? Okey. Neutron tadi memancarkan proton dan juga elektron. Tapi apa yang berlaku? Proton yang terhasil kekal dalam nukleus, manakala elektron akan terpancar keluar dengan tenaga kinetik yang tinggi. That's why lah kat situ hanya akan nampak zarah beta lah, elektron lah yang terkeluar. Jadi sebab itulah persamaan dia menjadi nukleus induk tadi dengan nombor proton dan nombor apa ni? Nukleon dia AZ. So, dia akan menjadi nukleus anak dan memancarkan zarah beta dengan nombor nukleonnya kosong, nombor protonnya negatif 1. Jadi nak bagi seimbang, okey, so dia dah tambah kosong negatif 1 ni. Nak bagi seimbang, so nombor nukleonnya tak berubah sebab kosong kan bagi elektron tadi tu. So, nombor protonnya tambah 1, barulah seimbang. Z tambah 1 tolak 1 akan jadi Z. Seimbang kiri dan kanan. Contoh persamaan natrium 24 tadi. 11 bawah tu menjadi magnesium 24, 12 bawah tu. Kenapa dia 12 kat sini? Sebab dia dah tolak 1 dekat elektron ni lah. So, 12 tolak 1 jadi 11. Maka seimbang persamaan tersebut. Manakala persamaan bagi reputan gamma, okey, di mana reputan gamma ni satu nukleus radioaktif tak stabil. Dia bebaskan tenaga lebihannya je untuk menjadi stabil. So dekat sini kalau nak lihat, okey, persamaan umumnya nukleus anak tu akan menjadi kurang tenaga. Okey, so di sini tapi dia tak menjejaskan bilangan bilangan bagi nombor proton, dia tak menjejaskan nombor proton Z dan juga tak menjejaskan nombor nukleon A. Hanya apa yang berubah? Nukleus tadi je kurang bertenaga. So kalau di sini persamaan umumnya, kalau lihat di sini sama kan dia punya nombor proton dan nombor nukleonnya. Cuma kena tambahkan sinar gamma menunjukkan ini adalah reputan gamma. Okay, contohnya persamaan dia kobat ni lah 6027 ni menjadi kobat 6027 yang kurang bertenaga dengan memancarkan sinar gamma. Dalam reputan radioaktif, setengah nukleus dapat memancarkan lebih daripada satu sinaran. Misalnya reputan uranium 234 jadi memancarkan zarah alfa dan gamma. Contohnya persamaannya uranium ni menjadi thorium dulu. Kemudian dengan memancarkan zarah alfa, lepas tu dia memancarkan lagi zarah sinar gamma. Dia memancarkan sinar gamma untuk lebih stabil. Jadi kalau nak tulis yang lebih ringkas, uranium menjadi thorium dekat atas anak panah tu tulislah alfa dan gamma. Maksud di situ tahu ada reputan alfa berlaku, reputan gamma juga berlaku. Okey. Okay, kita masuk separuh hayat. Apabila satu sampel bahan radioaktif merepot, okey, bilangan nukleus radioaktif yang belum merepot berkurang dengan masa. Manakala bilangan nukleus anak semakin bertambah. Bila dah merepot, katakanlah mula-mula asalnya 100 macam ni So dia merepot, okey, so dia merepot. Bilangan yang belum merepot automatik akan menjadi berkurang. Okey.
Manakala bilangan nukleus anak semakin bertambah. Sebab tadi nukleus induk akan mereput menjadi nukleus anak kan dengan memancarkan sinaran radioaktif. Okay, kita lihat maksud kita lihat maksud separuh hayat. Apa dia separuh hayat? Separuh hayat ialah masa yang diambil. Okey, masa yang diambil. Apa dia? Masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif bagi suatu sampel radioaktif mereput. Maksud yang lebih ringkas, masa untuk satu radioaktif tu mereput menjadi separuh daripada nilai asal lah. Okey. Jadi, yang ini penerangan yang tadi dah disebutkan. Okey, apabila suatu nukleus radioaktif yang tak stabil mereput, nukleus baru yang terbentuk juga mungkin tidak stabil. Okey, jadi nukleus tersebut bila tak stabil, dia mereput dan mereput lagi. Yang ini kita panggil sebagai ini tindak balas berantai. Kalau lihat dekat situ berapa kali dia melakukan reputan alfa daripada uranium ni nak jadikan plumbum yang lebih stabil. So berapa kali dia buat reputan alfa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 reputan alfa. Okey, so berapa kali reputan beta? Okey, reputan beta dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia ada 6 kali reputan beta dan berapa reputan gamma? 2 kali. Okey, baru dia stabil So dia tindak balas berantai ni kita panggil Okey. Apa ni uranium? Uranium adalah 238 ni unsur radioaktif yang mempunyai separuh hayat yang panjang iaitu 5,000 juta tahun. Dia terperangkap semasa pembentukan batu-batu. Okey, so bila dia terperangkap tu dia akan mereput dan akhirnya dia menjadi plumbum 206 yang lebih stabil. So uranium adalah salah satu radioisotop. Apa dia radioisotop? Isotop yang tidak stabil ataupun panjangnya isotop dengan nukleus yang tidak stabil yang boleh memancarkan sinaran radioaktif. Okey, proses reputan ni mengambil masa yang lama kerana kadar reputannya rendah. Okey, sebab masa dia panjang. So, kadar reputan rendah. Okey. So, dengan penentuan nisbah plumbum 206 kepada uranium 238 dalam satu sampel batu, maka usia batu-batuan dapat dianggarkan. Semakin tinggi nisbah tersebut, semakin berusia batu-batuan. Maksudnya, uranium tu nanti kan dia bertukar menjadi plumbum. So, bila uranium dah jadi sedikit, plumbum dah jadi banyak. So, nisbah dia tu semakin tinggi. Semakin bezalah antara plumbum dengan uranium bermaksud semakin tua lah batu-batuan tersebut. Kaedah pengukuran geologi ini juga dapat menganggarkan usia batu kita, usia bumi kita. Okey, kalau lihatkan gambar aja, kalau lihat di situ ada radioisotop uranium asalnya. So, bila dia mereput, dia akan menjadi plumbum. So, dekat sini kita nampaklah. Dan kita boleh tentukan kaedah usia dengan kaedah ini. Okay, kita nak tengok daripada graf pereputan ni Suatu unsur radioaktif akan mengalami reputan radioaktif secara awak dan spontan. So, bilangan nukleus yang belum mereput akan berkurang dengan masa dah dinyatakan tadi. Unsur radioaktif yang berlainan mereput pada kadar yang berlainan. Sebab apa? Sebab dia mempunyai separuh hayat yang berbeza kan. Okay, sifat ini boleh dipaparkan dalam bentuk graf lengkung reputan. So, kita boleh lihat dan kita tengok sedikitlah tentang graf lengkung ni. Di mana keaktifan sampel radioaktif
berkadar terus dengan bilangan nukleus radioaktif yang terdapat dalam sampel pada ketika itu. Manakala kereaktifan suatu sampel radioaktif tu apa? Reputan persaat. Iaitu bilangan zarah radioaktif yang dipancarkan dalam sesaat. Itu maksud keaktifan. Okay, kita lihat So, kalau dikatakan siri reputan, anode ni katakanlah bilangan asal. Bila dia mereput menjadi separuh, dia jadi anode berdua lah. Contoh kan, kalau 100 jadi 50. Macam mana dapat 50? 100 bahagi 2. Macam tu lah. Okay, so bila dia mereput lagi, mengalami separuh hayat lagi, so dia akan jadi anode perempat. Kenapa anode perempat di sini? Tahu tak kenapa anode perempat? Sebab apa? 1/2 daripada anode per 2. Dia akan jadi anode perempat. Okey, kenapa jadi yang seterusnya tu? Mengalami separuh hayat lagi yang ketiga. Okey, so kenapa jadi anode per-8? Sebab apa? 1/2 daripada anode per-4. Okey, dan lah seterusnya. Sehinggalah bilangan nukleus radioaktif yang belum mereput boleh dinyatakan dalam bentuk rumus N sama dengan 1/2 kuasa N darab dengan N naught. Di mana N naught bilangan asal, N kecil adalah bilangan separuh hayat. Maksud berapa kali dia mereput. 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4. Mesti integer positif sahaja. Tak boleh 1.2 dan sebagainya. Okey, dan T setengah tu adalah separuh hayat radioaktif tersebut. Okey. Kita lihat perubahan bilangan nukleus dalam 5 separuh hayat. So, separuh hayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey, so asalnya anode. So, bila dia mereput, sekali dia akan jadi setengah anode. Dua kali dia akan jadi 1/4 anode dan seterusnya lah kali kelima. Maka bilangan nukleus radioaktif yang telah pun mereput, yang tadi tu yang keadaan asal belum reput. Jadi yang telah reput kosong lah. Tak ada yang reput lagi. Okey. So, yang bila dah mengalami separuh hayat yang pertama, kita akan tolakkanlah keadaan asal, tolak dengan yang belum reput. Okey, setengah. So, yang dah mereput, setengah anode juga. Setengah anode juga. So, tapi bila bilangan setengah hayat tu dah menjadi kali kedua, okey, yang belum reput 1/4 anode. Maka yang dah reput, of course lah 3/4 anode. Nak menjadikan dia full kan. Okey, dan begitulah seterusnya. Dan lihat pada gambar rajah di sini. Yang oren ni yang belum reput penuh. Bila dah reput separuh, separuh akan dah reput, separuh dah reput. Yang putih ni yang reput, separuh lagi yang belum reput. So, daripada asal tadi yang belum reput, bila dah mengalami separuh hayat, okey. Separuh tadi dah mereput warna putih, so separuh je yang tinggal. Okey, bila tadi yang separuh tadi mereput lagi kali kedua, separuh hayat ni kali kedua, maka yang dah mereput akan jadi 3/4 lah. 1/4 yang baru, setengah tadi yang kali pertama tadi. So, yang belum mereput tinggallah 1/4. Begitulah sehinggalah yang belum mereput akan menjadi berkurang. Dan yang telah mereput bertambah. Kita tengok graf lengkung bagi reputan radioaktif. So, kalau di sini so anode, separuh daripada anode adalah anode per-2. Di sini kita nak tengok masanya adalah separuh hayat. Masa untuk anode tadi menjadi setengah anode. Menjadi separuh adalah separuh hayat. Bila anode per-2 menjadi lagi separuh, iaitu menjadi anode per-4, maka masanya adalah 2 kali separuh hayat. Anode per-4 tadi nak jadi anode per-8, dia jadi separuh lagi kan? Okey, anode per-8, so masa dia adalah 3 separuh hayat. Dan graf B pula menyatakan bahawa
Semakin singkat masa separuh hayat suatu sampel radioaktif, semakin tinggi kadar reputan. Kalau anak lihat kat situ, yang warna oranye ni makin singkat kan masa jadi separuh. So, anode jadi setengah anode ni pada oranye ni, dia memakan masa T setengah lah. T setengah ni masa separuh hayatnya sikit berbanding yang berwarna hijau. Separuh hayatnya lebih tinggi. Jadi di sini dikatakan bahawa oranye mempunyai kadar reputan tinggi, manakala kadar reputan yang rendah, hijau ni lah kadar reputan yang rendah. Bermaksud kat sini, lagi besar nilai separuh hayatnya, kadar reputannya lagi rendah. So, lagi lambatlah dia mereput. Pergi kepada soalan penyelesaian contoh 1. Okey, suatu sampel bahan radioaktif yang disimpan dalam makmal mempunyai keaktifan awal 480 saat -1. Jika separuh ayatnya ialah 6 minit, berapa keaktifannya selepas 30 minit? Itu soalannya. Yang dibagi adalah keaktifan awalnya adalah 480 saat -1. Lepas 3 minit dia tanya berapa keaktifannya. Okey, di sini anak-anak boleh gunakan kaedah rumus ataupun cikgu nak tunjukkan satu kaedah yang lain lah. Okey, kita tengok dulu kaedah yang lain ni. Okey, kalau setengah hayat dia 6 minit, maka 30 minit berapa setengah hayat yang dilalui. So, 30 minit bahagi 6, dia akan dapat 5 kali separuh hayat. So, kita lihat cikgu menggunakan anak panah lah. Daripada 480, okey, dia mengalami separuh hayat. Okey, dia akan menjadi 240 lah, dia menjadi separuh kan. Ni makan masa 6 minit lah. Okey, so belum cukup 30 minit kan. Okey, dia jadi lagi separuh iaitu 120. 120. So, ni dah 2 kali separuh hayat lah. So, ni 6 minit lagi. Okey. Belum cukup 30 minit. Baru 12 minit ni. 6 campur 6 ni. Okey, dia mereput lagi menjadi separuh 60. So, ini adalah separuh hayat yang ketiga. Jadi, ambil masa lagi 6 minit. Menjadikan masa 18 minit. 6 minit. Okay, tak cukup. Dia nak 30 minit. Jadi lagi separuh. 30. Ini adalah separuh hayat yang keempat. Ambil masa 6 minit lagi. Baru 24 minit. Dan kita punya target tadi 5 separuh hayat kan. Okay, so dia mereput lagi separuh menjadi 15. Okay, so ini adalah separuh hayat yang ke-5 dalam masa 6 minit lagi bersamaan total masa 30 minit. Jadi dah jumpa 30 minit. So inilah jawapan kita. So di situ keaktifannya adalah 15 saat -1 selepas 30 minit. Mudah kan? Okey. So di sini sama juga kaedahnya. Tuliskan keaktifan awal dia punya maklumat lah setelah kita tahu apa yang kita nak cari. Keaktifan awal 480 saat -1. Separuh hayatnya adalah separuh hayat 6 minit. Macam juga tadi, kita kena tengok berapa kali berlakunya separuh hayat. Dan di sini rumus yang kita guna pakai adalah keaktifan akhir bersamaan A sama dengan 1/2 kuasa N anode. Apa dia anode ni? Anode adalah keaktifan awal. Di sinilah anode. Okey. So, kalau macam ni kita nak tengok berapa kali sampel ni menjadi separuh. Macam tadi juga. Jadi 30 minit bahagi separuh hayat dia 6 minit. Jadi 5 kali. So, N adalah 5.
Jadi kita masukkan saja rumus. A sama dengan A sama dengan 1/2 kuasa 5 A0 480. Okey, tekan sahaja kalkulator akan dapat jawapan 15 saat negatif 1. Sama kan? Tak kisah dua-dua cara pun boleh. Kita lihat contoh kedua. Satu bahan radioaktif disimpan di dalam makmal mempunyai separuh hayat 10 hari. Hitung bilangan hari yang diambil. So, dia nak tanya bilangan hari. Okey. Di mana? Dia menjadi 25%. Okey. Kalau 25% bakinya, maka yang penuh biasa dapat benda yang penuh adalah 100% kan? Macam dapat markah 100%, dapat markah penuh. So ni baki 25%. So dia adalah daripada nilai asalnya 100%. Jadi kita lihatlah 100%. Okey, separuh menjadi berapa? Separuh jadi 50. Okey, 50 separuh menjadi 25%. So kalau di sini anak-anak lihat, kita ada berapa separuh hayat di sini? Sekali, dua kali. So kalau sekali dia mengambil masa 10 hari. 10 hari kali kedua 10 hari lagi. Maka daripada penuh 100% menjadi 25% memakan masa 10 tambah 10 hari. Ataupun boleh kata jumlah harinya adalah 2 darab 10. Maksud 20 hari. Okey, sangat mudah Cuma anak-anak kena ingat apa dia separuh hayat? Separuh hayat tu merujuk kepada masa untuk menjadi separuh Masa sesuatu sampel, suatu bahan radioaktif tu menjadi separuh daripada nilai asal. So separuh hayat merujuk kepada masa. Masa apa? Masa menjadi separuh. Tolong ingat perkara ini ya anak-anak. Okey, kita lihat seterusnya. Contoh 3, nisbah bilangan nukleus argon 40 kepada kalium 40 dalam satu sampel batu-batuan gunung berapi sebanyak 3 nisbah 1. Okey, 3 nisbah 1 kan. Okey, maka semasa pembentukan awal batu-batuan, tiada sebarang unsur argon. So, argon tak ada masa awal-awalnya. So, jika kalium 40 tadi itu mereput menjadi argon dengan separuh hayat 1,250 juta tahun, anggarkan usia batu. So, soalan dia suruh anggar usia batu. Jika diberi separuh hayat bagi kalium 40 adalah 1,250 juta tahun namanya. Okey. So di sini anak-anak lihat ada dua unsur kan. Kalium dia akan jadi argon. Dia akan jadi argon Kalium tu mereput dia akan jadi argon. Sehinggalah kalium tu akan jadi sikit, argon akan jadi banyak. Dan soalan ni dia tanya kalium mempunyai nisbah 3 dan kalium akan menjadi nisbah 1 dan argon pula 3 nisbahnya. So argon kepada kalium 3 kepada 1. Okay, jadi di sini kita buat dua partition lah. Yang pertama untuk kalium 40, yang kedua untuk argon 40. Okay, cikgu nak gunakan kaedah peratusan nanti cikgu tunjukkan kaedah yang dalam buku teks juga. Okay, jadi kita lihat dulu menggunakan kaedah peratusan. Pada asalnya tak ada argon 40. Yang ada hanya kalium 40 kan. Jadi bermaksud awalnya kalium bernilai 100%. Okey, argon pula 0%. Tak adalah kosong Okey, kosong. So, jumlah 100 tambah kosong 100 lah. Jumlah dia mesti 100 Okey, sebab penuh kan. Okey, jadi ya selepas beberapa ketika, katakanlah dia melalui separuh hayat T separuh hayat lah. Okey, so kalium yang 100% dia akan berkurang menjadi 50%.
Maka kalau kalium 50%, argon pula 100 tolak 50% lah. So dia adalah 50% juga. So dikali ini nisbahnya 1:1 lah. Kalium 1, argon 1. Kita tak nak ni. Kita nak argon 3, kalium 1 kan. Okay, jadi so kita teruskan perjalanan kalium 40 ni. Okey. So, kalium 40 mereput lagi menjadi separuh. So, 50 jadi separuh 25%. So, masa dia separuh hayat lah. Jadi, di sini argon dia akan jadi 100% tolak 25%. So, dikali ini argon dah mencapai 75% daripada batu tersebut lah. Jadi, pada nisbah ni kalau kita lihat, kalium 25, argon 75 bermaksud kalium 1, argon 3. So, ini yang kita nak lah. So, di sini oleh kerana cikgu tulis kalium dulu baru argon jadi 1:3 kan. Tapi dekat soalan, argon kepada kalium 3:1. So, pada waktu ketika inilah yang kita nak ambil. Maksudnya pada ketika inilah sampel batu tu diambil. Ketika argon nisbah argon kepada kalium adalah 3:1. Jadi, kita ambil masa ni. So, jadi usia batu adalah 1250. Berapa kali separuh hayat yang berlaku? Darab dengan 2 lah. So, dapat jawapan 2500. Dia punya tu juta tahun. Jangan tertinggal perkataan juta. Salah lah. Kalau tertinggal perkataan juta tu, jadi salah pula jawapan awak. 2500 juta tahun. Okay, ini adalah kaedah lain lah daripada bukan. Okey, kalau dalam buku teks dia gunakan jadual. Cikgu tadi tak guna jadual lah. Cikgu tak garis. Ni dia gunakan jadual. Okey, so dia gunakan jadual. Awak garis elok-elok Okey, dia gunakan jadual. Okey. Jadual So, awak tulis jadual elok-elok lah. So, ni dalam buku teks pencara So, sini dia ada bilangan nukleus kalium. Cikgu ringkaskan je lah. Cikgu tulis kalium 40. Lepas tu, yang ini bilangan nukleus argon 40. Dan juga nisbah argon kepada kalium. Okey. So, di sini keadaan asalnya dia tuliskan sebagai anode. Okey. So, separuh hayat. Selepas mengalami separuh hayat lah bermaksud di situ. Okey. Untuk kalium ni dia akan jadi 1/2 anode lah. Separuh daripada keadaan asal tadi. Cikgu tulis sebagai 50% tadi kan ingat tak? Okey. So, ini 1/2 daripada anode. Okey, manakala argon tadi bermula dengan keadaan keasalnya kosong. Jadi bila selepas berlaku separuh hayat bagi kalium, okey. So, nilai argon adalah anode, nilai asal tolak setengah anode. Dia akan dapat setengah anode lah. Macam cikgu buat tadi 100 tolak 50% kan. Tapi ni digunakan anode lah. Dia gunakan anode tu sebagai keadaan asal. Okey, maka kita tengok pula. Di sini nisbah yang pertama tadi, masa asal tadi tu tertinggal pula. Masa asal nisbahnya kita tak boleh pakai lah sebab argon tu kosong. Okey. So, kalau dekat selepas separuh hayat berlaku, nisbahnya 1:1. Sebab dua-dua pun setengah kan. Okey, selepas berlaku separuh hayat yang kedua, kita teruskan sebab tadi kita tak jumpa nisbah yang kita nak. Okey, jadi dia punya rumus dia adalah 1/2 anode. Okey, bermaksud sekarang 1/2 anode ni yang jadi asal lah nilai yang kita nak separuhkan. Sebab itulah dekat sini. Okey, dia akan jadi separuh daripada separuh anode. So, anak-anak kena faham dia punya maksud di situ So, dia akan jadi di sini 1/4 anode darabkan je.
Okey, seterusnya. Okey, kalau, argon pula nilai dia akan jadi, kalau dah kalium jadi 40, argon akan jadi NO tolak 1/4 anode lah. Sebab sekarang ni, kalium dah jadi 1/4 anode kan. So, argon 3/4 anode. Maka nisbah di sinilah yang kita nak pakai, iaitu argon kepada kalium 3:1. So, berapa kali dia punya separuh hayat? 2 kah? 2 kali. Sama juga. So, usia batu, 2 darab 1250 juta tahun. Jawapannya 2,500 juta tahun. So, anak-anak boleh pilih yang mana serasi, yang mana anak-anak lebih rasa mudah. So, cikgu rasa sampai di sini sajalah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.